Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita kembali lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru jumpa Zaf Channel ni, yang tertiba cari-cari, ada Zaf Channel. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan malam ni, sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, kita sudah mencapai alhamdulillah rezeki daripada Allah SWT 11,000 subscriber. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan padu geng-geng puaka semua. Korang memang awesome dan hebat guys. Jadi pada malam ni aku nak berkongsi satu kisah pengalaman tentang Pak Cik Jaafar ataupun Jakpo lah. Kalau orang panggil, orang kampung panggil Jakpo. Pak Cik Jakpo ni bekerja sebagai pengurus jenazah, yang tukang mandi, yang tukang kebumikan orang, yang tukang baca talqin. Senang cerita apa-apa semualah yang melibatkan pengurusan jenazah. Pak Cik Jakpo korang ni dia memang dah buat dah lebih kurang 20 tahun lebih dah. Dan pengalaman yang Pak Cik Jakpo kongsi pada malam ni berlaku sewaktu dia masih lagi bekerja sebagai salah seorang pengurus jenazah. Jadi apakah pengalaman dan perkongsian kisah seram daripada Pak Cik Jakpo kita ni? Kalau korang semua dah tak sabar, aku pun dah tak sabar. Kita teruskan guys dalam malam puaka. Yes. Jakpo, let's go. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Itulah lagu daripada Rabbani yang pernah hit satu masa dahulu. Dan lagu Rabbani itu ada kena-mengena dengan pekerjaan yang Pak Cik Jaafar ni buat. Pak Cik Jaafar seorang pengurus jenazah. Pekerjaan yang bukan mudah. Sambil bekerja, pengurus jenazah ni membuat fardu kifayah, iaitu kau bekerja dan kau beramal. Bukan pekerjaan yang mudah. Tak semua orang, lagi-lagi pula anak muda nak bekerja sebagai pengurus jenazah ni. Lagi-lagi pula cabaran sebagai pengurus jenazah tukang gali kubur ni bukanlah sesuatu yang mudah. Pak Cik Jakpo sewaktu berusia 50 tahun terpaksa kerahkan kudrat dia. Macam zaman sekarang lain lah. Dah ada backhoe, dah ada peralatan-peralatan canggih untuk gali kubur. Dalam masa 5 minit je siap. Tetapi siapa yang pernah bekerja sebagai penggali kubur dulu-dulu, sebelum ada mesin apa semua ni, kena pakai cangkul. Jadi kau ingat senang ke nak gali yang sedalam tu punya kubur? Terpaksa serak. Dan tak kira waktu. Ada masanya kau kena gali kubur time siang, time tengah hari panas-panas. Dan yang menakutkan, waktu malam pun kau kena gali juga. Sebab apa? Sebab kematian tu tak kira masa, tak kira tua muda, waktu apa semua tak kira. Kalau tiba ajal kau, memang ditarik segala nikmat, kau akan mati juga. Dan semua orang akan merasa mati. Tetapi pada malam ni guys, pengalaman sebagai penggali kubur ni bermacam-macam dah yang dah dirasai oleh Pak Cik Jakpo. Kematian yang melibatkan sakit, kematian yang melibatkan tak ada sakit pun tiba-tiba meninggal dunia. Daripada sebaik-baik kematian sehingga seburuk-buruk kematian pun Pak Cik Jakpo dah pernah jumpa dah. Ada jenazah yang dalam keadaan cantik, cukup sifat. Sebab apa? Sebab tak ada mengalami apa-apa penyakit tetapi dah sampai ajal meninggal. Tetapi ada juga pengalaman Pak Cik Jakpo sendiri menguruskan jenazah yang kemalangan maut, yang tubuh badan jenazah tu dah tak cukup sifat, kepala hancur, badan terbelah apa semua. Tetapi itulah cabaran yang terpaksa dilalui oleh Pak Cik Jaafar sepanjang dia bekerja sebagai pengurus jenazah dekat kampung dia yang terletak kat mana? Kisah pada malam ni berlaku di Kedah guys. Lagi sekali hampa orang Kedah sempoi bak hang. Dan kejadian ni bukan berlaku kepada Pak Cik Jakpo saja. Pak Cik Jakpo yang tinggal kat kampung, senanglah kita panggil Jakpo je lah Pak Cik Jakpo yang tinggal kat kampung tu, pekerjaan dia macam biasa lah. Setiap kali ada orang meninggal, dialah yang akan kafankan, dialah yang akan uruskan jenazah tu daripada mandi sehinggalah tanam dekat liang lahat. Tetapi sebelum kita nak cerita pasal Pak Cik Jakpo ni, kita kena cerita
pasal lagi satu keluarga yang tinggal jauh betul dekat hujung kampung Pakcik Jakpo ni. Siapa yang tinggal kat situ, Zaf? Kita kena cerita dulu pasal Makcik Gayah dan juga anak lelaki yang bernama Lokman. Makcik Gayah ni dia tinggal berdua je sama anak lelaki dia. Mana suami dia? Dikatakan Makcik Gayah ni sewaktu muda dia dah berpisah dengan laki dia. Jadi bapa dia pun tak nak si Luqman ni. Lalu dijagalah Luqman ni dengan penuh kasih sayang oleh Makcik Gayah ni. Tetapi apa yang korang perlu tahu, Makcik Gayah tu pekerjaan dia apa pula, Zaf? Makcik Gayah ni merupakan seorang dukun ataupun bomoh. Kisahnya dikatakan kalau ada orang sakit, kalau ada orang nak berubat, Makcik Gayah lah orang pertama yang penduduk kampung akan cari. Dan Makcik Gayah ni bukan sahaja merawat orang-orang sakit, orang-orang tak sihat. Ada juga kau cakap je nak apa? Nak susuk, nak pelaris, nak biar perniagaan maju, nak perlindungan. Semua Makcik Gayah ni boleh sediakan, tetapi kenalah ada pengeras dia. Sebab Makcik Gayah ni bukanlah bomoh yang mengikut ajaran agama, bukanlah bomoh yang mengikut berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Makcik Gayah ni menggunakan ilmu hitam sebagai penguat, sebagai tenaga batin dia supaya dia boleh menunaikan segala kehendak pelanggan dia. Tak puas hati dengan orang ni, cari Makcik Gayah. Makcik Gayah, tolong santau dia ni. Makcik Gayah, pam, okey, tak ada hal. Kau sediakan 2 ekor ayam, esok aku santau dia. Betapa gempaknya Makcik Gayah ni dalam ilmu hitam dia. Okey, pasal Makcik Gayah dah settle. Sekarang ni nak cerita pasal anak dia Luqman ni pula. Luqman ni adakah sama macam mak dia? Ilmu hitam, bela jin apa semua? Tak, guys. Orang cakap perbezaan antara mak dengan anak ni umpama engkau dengan ex-boyfriend, girlfriend kau sekarang. Memang rupa langit dan bumi lah, jauh gila. Perangai Luqman ni dikatakan seorang anak yang baik, yang tak pun ikut macam mak dia mengamalkan ilmu hitam apa semua. Sopan santun, peramah, suka menderma. Aku boleh cakap si Luqman ni memang ikut berlandaskan agama. Solat tak tinggal kalau ada masa dia baca Quran. Tetapi ada sesuatu yang berlaku kepada Luqman yang meresahkan hati dia. Sebab apa? Yalah, bila kau baik, mak kau perangai iblis pun takut. Nak buat macam mana kan? Mesti ada isu je, mesti ada pergaduhan. Dan apakah yang berlaku? Apa kena-mengena keluarga Makcik Gayah dengan Pakcik Jakpo ni? Nanti korang akan dapat tahu dalam kisah yang amat menarik dan menyeramkan pada malam ni, guys. Kehidupan sebagai pengurus jenazah bukanlah sesuatu yang mudah. Boleh dikatakan hampir setiap hari, hampir setiap minggu, Pakcik Jakpo terpaksa bersiap sedia jikalau ada sesiapa yang meninggal dunia. Sebab kematian ni bagi kita memanglah rasa macam ada ke orang mati setiap hari? Sebenarnya memang orang akan meninggal setiap hari, setiap minit, setiap jam. Lalu Pakcik Jakpo ni kadang-kadang terpaksa minta tolong dengan 2-3 orang pemuda kampung tu untuk tolong dia menguruskan jenazah. Di samping Pakcik Jakpo ni kerja dia menggali kubur, mengkafankan orang, memandikan jenazah apa semua, dia ada juga menerima tempahan sesiapa yang nak ukir ataupun nak buat batu nisan. Pakcik Jakpo ni pun ada buat. Sebab apa? Sebab dia terpaksa mencari duit lebih. Itulah sumber pendapatan dia untuk menyara kehidupan dia sekeluarga. Dan isteri Pakcik Jakpo yang bernama Rohayu ni sentiasa menyapot ataupun menyokong Pakcik Jakpo ni. Sebab bagi isteri dia, pekerjaan yang dilakukan oleh Pakcik Jakpo ni merupakan pekerjaan yang mulia. Tetapi disebabkan Makcik Gayah ni perwatakan dia berbeza dengan Pakcik Jakpo yang aku boleh cakap berlandaskan agama. Sebaliknya Makcik Gayah ni tak berlandaskan agama. Lalu adalah beberapa kali pertengkaran di antara Pakcik Jakpo dan Makcik Gayah ni. Boleh aku cakap setiap kali diorang berjumpa je, Pakcik Jakpo ni akan ambil peluang tu untuk menegur Makcik Gayah ni.
Boleh dikatakan setiap kali Pakcik Jakpo berjumpa dengan Makcik Gayah je, mesti ada pertengkaran mulut. Sebab Pakcik Jakpo ni dia rasa tanggungjawab dia sebagai salah seorang penduduk kampung. Dia kenalah tegur kesalahan ataupun perbuatan Makcik Gayah ni yang seluruh penduduk kampung dah tahu dah. Ilmu yang dia buat, perubatan yang dia buat ni memang sesat, memang menyesatkan orang. Kalau sesat sendiri tak apa, sesatkan orang juga. Orang nak pakai susuk dia buat, orang nak santau dia buat, pelaris kedai kan, segala tangkal-tangkal Makcik Gayah ada juga buat. Lalu adalah satu hari apabila Pakcik Jakpo ni terserempak dengan Makcik Gayah. Makcik Gayah tengah beli barang kat kedai runcit, ikan lah nak masak pada petang tu. Pakcik Jakpo pun baru sampai. Pakcik Jakpo pun kebetulan nak beli santan kan. Terjumpa Makcik Gayah ni, lalu Pakcik Jakpo pun tegur lah, "Assalamualaikum Gayah." Dan Gayah ni tak jawab pun. Jakpo, kenapa engkau? Tak habis-habis lagi nak membebel kat aku. Lalu Pakcik Jakpo pun cakap, "Tak ada, Makcik Gayah, saya ni, yelah kita ni sesama Islam, saya terpaksa tegur, itu tanggungjawab saya. Kita ni, Makcik Gayah, apabila dah berumur, sepatutnya perbuatan-perbuatan yang tak elok ni kita tinggalkan. Kita dah perlu cari agama, kita dah perlu dah bertaubat dengan segala perbuatan teruk yang kita buat masa muda." Belum sempat Pakcik Jakpo ni habiskan ceramah ataupun teguran dia, Makcik Gayah terus mencelah, pandang tepat ke arah Pakcik Jakpo ni. Lalu Makcik Gayah pun tegur, Jakpo, hang buat hal hang je lah, yang hang nak sibuk hal aku buat apa? Hang tu kerja gali kubur, hang gali kubur. Aku kerja aku. Kalau bukan sebab aku ni Jakpo, penduduk kampung ni lagi ramai mati, lagi sibuk engkau. Aku yang sembuhkan dia orang. Apa salahnya? Bagi aku tak salah apa. Orang bisnes tak maju jumpa aku maju kan? It's nothing wrong. Speaking juga Makcik Gayah ni pun. Lalu Pakcik Jakpo pun cakap, "Betul. Engkau memang menolong. Mana bisnes yang tak laku engkau lakukan. Mana orang yang sakit engkau sembuhkan. Tetapi semua tu salah. Bukan berpandukan syariat Islam. Dan segala rawatan yang kau sediakan untuk pelanggan kau Gayah, engkau gunakan ilmu hitam. Kau gunakan hantu belaan kau. Sepatutnya kita kena meminta kepada Allah. Segala sakit, baik apa semua, Allah yang tentukan. Bukan kau Gayah." Dan selepas dah dia tegur bertubi-tubi macam tu, panaslah hati Makcik Gayah ni kan. Engkau ni Jakpo, dia tegur Pakcik Jakpo ni. Engkau ni Jakpo, ini last aku cakap dengan kau. Engkau boleh senyap sikit tak? Engkau tu dah tua, esok-esok kau mampus juga tau. Sekarang ni kau jangan cakap lebih-lebih kat aku. Nanti esok lusa engkau tu apa? Kau ingat kau sihat ke? Engkau tu ada kecil manis apa semua. Esok lusa dah merangkak, dah tak larat nak jalan. Nanti kau jumpa siapa? Kau jumpa aku juga. Aku malas nak cakap dengan kau lah Jakpo. Sekarang ni kelebihan yang aku ada, engkau ni sakit hati dengan aku. Sebab apa? Sebab aku dapat segala penduduk punya duit. Aku kaya, aku hidup senang dengan anak aku. Aku boleh beri kat anak aku apa-apa je. Engkau tu jaga je lah bini engkau. Dengan motor buruk engkau dah tak mampu buat cara tak mampu. Ada hati nak tegur aku salah baik apa semua. Macam lah engkau tu dah confirm masuk syurga. Mulut Makcik Gayah ni. Kau boleh, kalau iblis kena sound dengan Makcik Gayah ni pun berlari iblis. Iblis pun pelik. Setan betul dia ni kan. Betapa teruknya perangai Makcik Gayah tu. Dan itu bukanlah pertama kali. Penduduk kampung pun dah tahu dah. Pertembungan di antara Pakcik Jakpo dan Makcik Gayah ni macam air dengan api. Mesti akan bertekak. Mesti akan bertekak. Dan nak bertambah teruk, dah lah hubungan Makcik Gayah dengan Pakcik Jakpo ni dah tak baik. Asyik bertengkar je. Tahu pula Makcik Gayah ni yang anak dia si Luqman ni belajar ilmu agama secara senyap-senyap. Setiap kali ada masa je, setiap petang dia akan pergi kat rumah Pakcik Jakpo ni mengaji, belajar balik betulkan solat, belajar balik salah silah ataupun hukum hakam pasal agama ni. Panaslah hati Makcik Gayah ni kan. Dan bila kantoi tu Luqman ni kena, korang takkan sangka apa yang teruk Makcik Gayah buat kat Luqman ni. Perangai dah macam jin. Sekarang ni Makcik Gayah nak upgrade. Nak jadi apa? Nak jadi iblis.
Bila berita bahawa anak Makcik Gayah Luqman ni ada belajar senyap-senyap ilmu agama dengan Pakcik Jaafar ni sampai ke telinga Makcik Gayah tak buang masa. Hati dia dah menggelegak gila dah. Lalu dia daripada rumah dia dah nak masak tengah hari tu, dia tinggalkan semua dengan api semua dia padam, hati dah panas, dia terus start motor pusing keliling kampung. Untuk apa? Semata-mata untuk cari Pakcik Jaafar. Sebab Makcik Gayah ni rasa kau ni Jaafar dah mula kurang hajar dah ni, dah mula biadab. Dan sementara Makcik Gayah naik motor kan, pusing keliling kampung sambil menjerit-jerit, Jaafar, mana kau? Kurang hajar betul. Pakcik Jaafar rupanya tengah buat apa? Tengah minum kat kedai kopi yang tepi jalan yang selalu dia pergi itulah. So dia tengah lepak dengan kawan-kawan dia kan, berborak apa semua. Tiba-tiba Makcik Gayah lalu je dekat tepi kedai tu, dia dah nampak dah. Serap, dia lalu depan kedai tu, dia nampak Pakcik Jaafar ada kat situ. Dengan motor-motor tu dia U-turn, dia terus pergi dekat depan warung tu, tempat Pakcik Jaafar tengah lepak dengan kawan-kawan. Motor tak sempat berhenti, zrap, dengan kain kan. Nasib baik tak tercabut kain. Makcik Gayah terus lompat daripada motor tu, berlari terus, hentak meja tempat Pakcik Jaafar tengah lepak tu. Lalu Makcik Gayah pun, Jaafar! Terkejut semua penduduk. Kawan-kawan Pakcik Jaafar ni pun, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Gayah. Sabar Gayah, sabar. Pakcik Jaafar dah termenung dah. Sebab apa? Sebab, apa kau ni? Dah kena rasuk ke apa kan? Tak ada adab betul. Lompat daripada motor terus sound aku. Lalu Pakcik Gayah tak buang masa. Dekat situ juga, sekuat hati dia makinya Pakcik Jaafar. Engkau ni memang celaka lah Jaafar. Aku geram betul dengan kau. Kau sekarang ni, sebelum aku perembat kau bagi tahu aku, betul ke anak aku si Luqman tu dah pandai kurang hajar dengan aku? Lalu Jaafar pun, Pakcik Jaafar tanyalah Makcik Gayah ni. Astaghfirullahalazim, mengucap, Gayah, apa yang aku buat? Anak kau buat apa? Aku tengok Luqman tu elok je. Elok tak elok, itu tugas aku tau. Itu anak aku. Yang kenapa kau pergi sesatkan dia dengan segala ilmu agama, kau pergi ajar dia semua? Aku tak izinkan tau. Lalu Pakcik Jaafar cakap, sabar Gayah, benda sekarang aku rasa tak salah. Anak kau nak belajar cara nak betulkan solat, nak belajar mengaji. Aku ajar itu je. Apa yang sesat? Bukan aku yang sesat, aku rasa kau yang sesat. Lagilah panas hati Makcik Gayah ni bila Pakcik Jaafar pula tepek dia. Lalu Makcik Gayah sound lagi. Kali ni dah macam kasih amaran yang terakhir. Walaupun tadi dah terakhir, tapi kali ni hati Makcik Gayah ni lagi panas. Lalu dia cakap depan Pakcik Jaafar bersama kawan-kawan Pakcik Jaafar semua ni, Hei Jaafar bin Sukiman, aku kasih amaran terakhir dekat kau ni. Kalau sampai kat telinga aku ni, engkau masih lagi ajak anak aku benda bukan-bukan, kau masih lagi ajar dia ilmu tak apa-apa, aku dengar je, engkau siap. Engkau dengan bini kau terima padah dia. Ini aku kasih amaran terakhir dekat kau. Kau dengar cakap aku ni, engkau tahu aku boleh buat apa kan? Aku ni dukun terkenal tau. Aku tak kisahlah engkau ni ilmu kau tinggi mana. Kalau kau betul nak bertemu buku dengan ruas, kau cubalah cabar aku. Lalu apabila Makcik Gayah dah terlalu marah, tahap kemarahan dia dah membara-bara, Makcik Jaafar mengambil langkah untuk mendiamkan diri sahaja. Dia dah tak nak dah bergaduh. Sebab apa? Disebabkan kawan-kawan dia malu muka dia. Kena pula sound dengan Makcik Gayah seteruk tu kan. Dan sebelum Makcik Gayah berlalu pergi daripada warung kopi tu, salah seorang kawan Pakcik Jaafar yang bernama Pakcik Razali ni cubalah untuk tenangkan pergaduhan di antara Pakcik Jaafar dengan Makcik Gayah ni. Lalu Pakcik Razali pun cakap lah, Makcik Gayah, sabar. Kita ni, apa kata kita berbincang elok-elok. Engkau maki-maki si Jaafar ni pun, esok lusa kalau kita ni meninggal, dia ni juga yang kita akan cari. Sekarang ni, bagi pendapat aku, baguslah Jaafar ni ajar anak kau ilmu agama. Aku rasa tak salah. Jadi bila dah kena sound dengan Pakcik Razali pula, Makcik Gayah ni teruslah pandang Pakcik Razali ni pula kan. Engkau ni Razali, nak backup pula apa? Nak betul kan Pakcik Jaafar ni? Engkau bini kau pakai susuk pun aku juga tau yang buat kan. Ni pembayaran kau ni, maju kedai kau ni, bila yang kau nak bayar? Kau tak habis bayar lagi. Lalu Pakcik Razali pun terus kasih signal kan. Masa tu Pakcik Jaafar dah pandang dah Pakcik Razali ni,
engkau ni pun ambil ilmu pelaris dengan bini kau pakai susuk dekat Makcik Gayah ni. Pakcik Razali dah malu dah. Terus dia bagi macam signal dekat Makcik Gayah kan. Senyaplah. Orang cakap Pakcik Razali ni pun batu api juga. Nak bantu, kononnya nak backup Pakcik Jaafar. End up dia juga yang tolong, yang minta tolong. Bini tak cantik. Kononnya nak bini cantik, pergi jumpa Makcik Gayah. Pakai susuk lah, cocok apa semua kan. Selepas saja Makcik Gayah berlalu pergi, Pakcik Jaafar ni tak adalah ambil serius. Bagi dia ugutan tu dah biasa dah dia terima. Cumanya kali ni yang bertambah teruknya, ada sesuatu yang berlaku kepada Pakcik Jaafar dan juga isteri dia Rohayu ni. Dikatakan selepas kejadian tu, Pakcik Jaafar dengan Makcik Rohayu isteri dia ni sering kali diganggu. Rumah dia daripada dulu aman saja dah mula ada gangguan. Setiap malam Pakcik Jaafar akan bermimpi, dia akan rasa yang seolah-olah dia ditanam, yang seolah-olah dia nampak pocong. Dan pernah juga beberapa kali Pakcik Jaafar dan isteri dia nampak kelibat pocong di dalam rumah. Pocong tu kadang-kadang tengah duduk dekat sofa, kadang-kadang isteri dia tengah masak kat dapur. Tiba-tiba di salah satu tingkap, Encik Chong ataupun pocong ni duduk memandang je isteri Pakcik Jaafar ni tengah masak kan. Dan Pakcik Jaafar dah tahu dah apabila gangguan sering berlaku, ini mesti disebabkan perbuatan Makcik Gayah yang telah pun memberikan dia amaran supaya dia dah tak ajar Luqman ilmu agama ni. Jadi disebabkan itulah Pakcik Jaafar ni cuba juga berbincang secara elok dengan Makcik Gayah ni supaya dia hentikan perbuatan dia, menghantar barang, menghantar benda belaan dia untuk mengganggu rumah tangga dia. Pakcik Jaafar ni tebalkan muka dia, pergi juga minta maaf. Mungkinlah dia ada berlaku salah dekat Makcik Gayah ni ke, dia pergi juga rumah Makcik Gayah minta maaf apa semua. Tetapi Makcik Gayah ni dengan penuh kesombongan tahap setan, na'udzubillah, sewaktu Pakcik Jaafar ni pergi rumah dia minta maaf, Makcik Gayah ni relax je cakap, sekarang ni apa? Minta maaf. Senang je kau kan. Baru kau tahu. Kau nak, kononnya ilmu kau tu hebat sangat lah. Sekarang ni apa? Pandai pula kau merayu ke aku, suruh tarik balik. Baru kau tahu aku ni hebat tak hebat. Itulah Jaafar, aku dah cakap. Hidup aku, hidup aku. Engkau ni yang dah start cuit-cuit aku. Engkau ni yang saja je nak cari gaduh dengan aku kan. Dah lah, kau pergi balik lah kan. Aku dah malas dah nak layan kau ni. Ini aku nak kasih amaran ni. Kalau engkau rasa yang kau hebat sangat, yang kau tu power sangat, cubalah halang aku buat kerja-kerja aku lagi. Memang siap engkau, silat-silat engkau dan bini kau. Aku pula jadi tukang penggali kubur. Aku tanam kau hidup-hidup. Pergi balik. Lalu dihalaunya Pakcik Jaafar umpama tikus. Syuh macam tu je Makcik Gayah ni halau. Luqman anak dia bila tengok perbuatan mak dia macam tu, Luqman ni berasa sedih sangat. Sebab apa? Sebab Luqman ni rasa, ya Allah, kenapalah dia buat Pakcik Jaafar macam tu. Si Luqman ni nak melawan tak boleh sebab itu adalah mak dia. Seteruk-teruk perangai Mak Gayah pun dia kena hormat. Sebab beberapa kali juga Luqman ni pernah mengadu dekat Pakcik Jaafar perbuatan mak dia ni salah, macam mana dia nak betulkan. Dia pun rasa dah tak tahan nak hidup dengan mak dia. Tetapi Pakcik Jaafar memberikan dia nasihat. Pakcik Jaafar cakap, Luqman, dengar ni cakap pakcik, sekarang ni kita sebagai anak, selagi mak kita hidup, jangan melawan, jangan derhaka. Seteruk-teruk mak tu pun engkau kena terima. Dia tu mak kau, kau still kena doakan. Kalau kau tak mampu nak tegur mak kau, Luqman, engkau doa, minta kepada Allah supaya Allah dapatkan hidayah, supaya Allah lembutkan hati supaya mak kau tu boleh terima. Tapi ingat Luqman, jangan sesekali jadi anak derhaka ya. Lalu nasihat itulah yang diambil oleh Luqman. Allahu Akbar, betapa baiknya. Tetapi perbuatan Makcik Gayah makin mengganas. Selepas saja dia dah halau Pakcik Jaafar macam tu, ada pula satu kejadian yang berlaku kepada Luqman sendiri yang korang akan rasa geram betul apabila dengar apa yang Makcik Gayah buat dekat Luqman sewaktu Luqman tengah solat maghrib dekat dalam bilik dia, guys.
Semasa Luqman ingin menunaikan solat maghrib di dalam bilik dia dekat rumah dia, tiba-tiba makcik Gayah ni kebetulan dia masuk ke dalam bilik Luqman. Dan alangkah terkejutnya makcik Gayah apabila dia tengok Luqman ni tengah mengangkat takbir. Allahu Akbar. Bila dia nampak Luqman angkat takbir macam tu, makcik Gayah ni daripada arah belakang dia terus terbang flying kick ni, terajangnya belakang Luqman ni. Lalu Luqman pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengah solat tu terus terjatuh, tertiarap. Lalu dia pun pandang makcik Gayah ni, "Mak, kenapa buat Luqman macam ni?" Makcik Gayah seolah-olah mata dia dah merah menyala dah. Betapa marahnya dia tengok perbuatan anak dia yang nak solat. Padahal nak solat je kan. Yang kau ni iblis sangat, apa hal? Iblis pun tak terajang orang tau. Lalu makcik Gayah terus sound tepek dekat Luqman, anak dia ni. "Hey Luqman, ya Allah." Sempat juga cakap ya Allah, sesat-sesat pun kan sebab dah marah sangat agaknya. Aku ni mak kau tau. Apa yang kau buat ni? Angkat-angkat takbir, kau ingat raya ke? Aku ni walaupun kau tak suka aku, kau jangan sesekali derhaka. Aku ni masih mak kau. Sampai hati kau buat amalan-amalan kau ni, apa hal ni? Dah terhasut sangat dengan pakcik Jakpor kau. Dekat rumah aku kau buat perangai macam ni. Aku yang besarkan kau, makan minum kau, lampin kau sejak kecil. Aku yang bela kau. Kau berani buat benda-benda yang tak elok kat rumah aku ni. Siapa yang buat benda tak elok dah terbalik dah. Sekarang ni Luqman, kalau aku tak fikir kau ni anak aku dah perembat kau keluar tau. Engkau aku tak nak dah. Aku tak nak dah tengok kau buat benda merepek kat rumah aku ni. Aku panas tau. Aku tak suka. Nanti semua ilmu aku, semua benda yang aku belajar hilang macam tu je. Engkau better kau jangan dah. Aku tak nak dengar kau angkat takbir raya ke apa. Better aku nak kau duduk kat ruang tamu je. Engkau belajar dari Pakcik Jaafar nak, belajar dari mak tak nak. Mak nak ajar engkau cara nak santau orang, cara nak biar pelaris. Engkau nak apa? Engkau nak anak orang, kau nak anak gadis orang, mak boleh tolong. Tetapi syarat dia, mak tak nak tengok dah engkau pergi belajar ilmu agama apa semua yang mengarut tu dengan Pakcik Jaafar kau. Bila macam tu Luqman ni dah tergigil, dah takut dah. Allah, aku duduk dengan mak ke dia? Setan ni, Allah, kenapa perangai mak aku macam ni? Bila dah kena marah dengan begitu teruk, Luqman pun demam 2-3 hari. Sebab apa? Sebab ketakutan. Luqman ni budak baik. Bila kena marah dengan mak sendiri, manalah tak makan hati sampai demam si Luqman tu. Beberapa minggu juga dia tak pergi belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab takut kalau ada sesuatu yang mak dia akan buat dekat Pakcik Jaafar. Sebab dia sendiri dah tengok dah apa yang berlaku kat Pakcik Jaafar. Tetapi segalanya tak lama. Selepas beberapa bulan sahaja, tiba-tiba penduduk kampung mendapat perkabaran bahawa makcik Gayah sedang nazak. Na'udzubillah. Dan apabila makcik Gayah nazak sahaja, Pakcik Jaafar jugalah dengan beberapa penduduk kampung jugalah yang datang melawat. Tetapi time nazak-nazak pun makcik Gayah masih lagi dengan pendirian dia. Tengah terbaring tu, dah nak sakaratul maut lah orang cakap, sempat lagi dia cakap bila Pakcik Jaafar ajar dia, "Gayah, mengucap Gayah, ikut aku Gayah, asyhadu alla ilaha illallah." Ikut aku. Anak dia si Luqman ni pun dah bisik dah telinga kan, dekat telinga mak dia. "Mak, ikut Luqman mak. Ikut Luqman mak." Tapi makcik Gayah cakap, No, I don't want. Aku tak nak. Still degil juga, cakap aku tak nak kan. Kalau kena kan, dah sepak dah. Dah nak meninggal pun still tak nak bertaubat juga. Still tak nak juga mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu disebabkan itu, ajal tidak mengenal masa, tidak mengenal usia. Tak lambat dan tak cepat, walaupun sesaat, makcik Gayah menghembuskan nafas dia di rumah dia pada malam tu. Lalu penduduk kampung semua apabila dapat perkabaran bahawa makcik Gayah telah meninggal dunia, Luqman pun menangis teresak-esak. Adalah beberapa penduduk kampung yang datang, tetapi semua penduduk kampung takut nak masuk ke dalam rumah makcik Gayah untuk membacakan Yasin. Semua penduduk kampung hanya membaca Yasin di luar rumah makcik Gayah. Sebab
apa? Sebab semua penduduk kampung tahu, amalan tahu yang Makcik Gaya ni ada membela hantu raya, ada membela jin, saka, apa semualah. Disebabkan itulah penduduk kampung takut kalau diorang masuk ke dalam rumah Makcik Gaya ada terkena tempias ilmu, ada membawa belaan tu. Takut belaan Makcik Gaya nak dekat diorang ke apa. Sebab itulah penduduk kampung hanya berani membacakan Yasin dekat luar rumah sahaja. Sementara jenazah Makcik Gaya terbaring dekat ruang tamu rumah dia. Jadi dekat dalam rumah tu, yang ada dalam rumah hanyalah beberapa orang remaja termasuk Luqman, Pakcik Jakpo dan juga isteri Pakcik Jakpo iaitu Makcik Rohayu. Sedang baca-baca Yasin tu guys, sesuatu telah mengejutkan seluruh penduduk kampung. Sebab apa? Sebab tiba-tiba beberapa penduduk kampung termasuk Luqman dan Pakcik Jakpo nampak di atas jenazah Makcik Gaya ada satu lembaga hitam yang berbulu lebat seakan-akan beruk dengan mata merah menyala, lidah yang teramat panjang terjelir keluar, lalu lidah daripada makhluk ni terus masuk ke dalam mulut jenazah Makcik Gaya yang meninggal dunia dalam keadaan mata terbeliak dan mulut ternganga. Lidah daripada makhluk tu masuk tepat seolah-olah masuk ke dalam ruang mulut Makcik Gaya ni, dan tiba-tiba air liur yang begitu banyak keluar dan terus jatuh di atas muka Makcik Gaya. Disebabkan itu Luqman hampir lari. Ada juga beberapa penduduk kampung yang boleh nampak apa yang Pakcik Jakpo ni nampak, dah bertempiar dah lari. Lelaki perempuan yang dekat luar rumah tu, Allahu Akbar, jin, setan, boom, lari. Tengah baca Yasin, tak baca Yasin, semua cabut lari bertempiar. Keadaan dah huru hara dah. Lalu Pakcik Jakpo terus cakap kat Luqman, Luqman, mengucap, teruskan baca Yasin, teruskan baca Yasin. Dan pada masa itu jugalah Pakcik Jakpo menadah tangan dia lalu mendoakan supaya Allah permudahkan urusan jenazah Makcik Gaya ni, supaya apa sahaja hantu jin belaan Makcik Gaya ni boleh diputuskan dekat situ juga. Lalu Pakcik Jakpo pun buatlah apa yang boleh, segala ilmu yang dia tahu yang pernah diajarkan oleh arwah bapa Pakcik Jakpo ni. Dan Pakcik Jakpo pun cuba juga memutuskan perjanjian dan kemungkinan makhluk ataupun beruk yang berada di atas jenazah tu merupakan hantu raya milik Makcik Gaya ni. Selepas dah macam tu semua, apabila makhluk tu berjaya dihalau keluar daripada situ, Pakcik Jakpo pun tak buang masa. Pada malam tu juga Pakcik Jakpo suruh beberapa penduduk kampung yang terdiri daripada wanita-wanita cuba memandikan Makcik Gaya. Dan masa nak mandikan Makcik Gaya, isteri Pakcik Jakpo yang bernama Makcik Rohayu ni pun turut memandikan jenazah Makcik Gaya ni. Dan di situlah berlaku satu lagi kejadian. Jenazah Makcik Gaya ni apabila sedang dimandikan, ada air-air yang tak tahu daripada mana keluar daripada rongga-rongga hidung, mulut, mata, dan air tu berwarna coklat dan bau teramat busuk sehingga kan membuatkan Makcik Rohayu hampir termuntah. Sebab tak tahu air tu daripada mana, tetapi air yang keluar daripada tubuh badan Makcik Gaya ni memang busuk betul. Dan selepas dah dimandikan, dah dikafankan, terus Pakcik Jakpo nak juga Makcik Gaya dikebumikan pada malam tu juga. Walaupun beberapa kejadian pelik berlaku, tetapi Pakcik Jakpo bersangka baik kemungkinan apa musibah ataupun kesusahan yang dialami oleh Pakcik Jakpo semasa nak kebumikan Makcik Gaya akan menjadi pengajaran buat penduduk kampung. Inilah apa yang Allah nak tunjuk kepada kita semua supaya kita boleh belajar. Sebab apa? Sebab semasa Pakcik Jakpo dah menggali kubur tu untuk kebumikan Makcik Gaya, beberapa kali kubur tu still tak muat nak masuk jenazah. Beberapa kali penduduk kampung cuba nak masukkan jenazah Makcik Gaya dalam liang lahat, seakan-akan kubur tu mengecil. Lalu Pakcik Jakpo dan beberapa penduduk kampung
terpaksa gali balik 5-6 kali barulah dapat kebumikan. Seolah-olah bumi pun tak nak terima makcik Gayah yang na'udzubillah semasa hidup perangai penuh dengan ilmu hitam, dan semasa sakaratul maut tak sempat nak bertaubat, masih lagi nak bangga dengan ilmu yang sesat yang makcik Gayah ni ada. Dan sebaik saja jenazah makcik Gayah selamat dikebumikan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Luqman yang dulunya ada seorang ibu sekarang dah jadi anak yatim. Bapa pun dia dah tak jumpa, mak pula meninggal dunia. Tinggallah Luqman seorang diri dekat rumah bekas peninggalan makcik Gayah. Dan nak bertambah teruk, beberapa bulan selepas kematian makcik Gayah, dikatakan beberapa penduduk kampung mula terkena gangguan. Gangguan apa? Ada penduduk kampung cakap diorang pernah nampak kelibat makcik Gayah di merata kampung pada waktu malam. Ada yang cakap nampak makcik Gayah duduk dekat atas pokok. Ada juga beberapa orang masjid yang tengah balik daripada solat isyak nak menuju ke rumah, nampak seorang perempuan tengah berjalan seorang diri. Lalu apabila diorang melintas saja wanita yang tengah berjalan ataupun makcik yang tengah berjalan seorang diri ni, bila dia pusing je tengok muka makcik Gayah yang dah berulat-ulat umpama rosak-rosak. Jadi itu telah menggemparkan penduduk kampung termasuk Pakcik Jakpor. Dan Pakcik Jakpor rasa ini kemungkinan besar disebabkan belaan ataupun ilmu yang ada pada makcik Gayah sewaktu dia hidup. Ilmu-ilmu ni dah tak bertuan, jin-jin ataupun setan-setan ni dah tak ada tuan. Lalu setan ni lah yang menyerupai makcik Gayah untuk mengganggu penduduk kampung. Tetapi selepas 2-3 bulan, penduduk kampung dah mula buat bacaan Yasin kat masjid, dekat rumah. Alhamdulillah, gangguan yang dialami oleh penduduk kampung telah mula berhenti. Penduduk kampung dah tak nampak dah kelibat-kelibat makcik Gayah yang sering kali mengganggu ataupun menakutkan diorang semua. Tetapi disebabkan penduduk kampung teruk diganggulah, Luqman yang menerima nasib yang malang. Penduduk kampung tak nak bergaul dengan si Luqman ni. Sebab apa? Sebab penduduk kampung rasa mesti Luqman ni perangai dia mesti sama macam mak dia. Kalau tak pun, kalau penduduk kampung nak kawan dengan Luqman ni, penduduk kampung takut kalau ada Luqman ni membela apa-apa sama juga macam mak dia. Lalu Luqman ni dihina dengan begitu teruk. Pernah ada satu masa tu di warung yang tempat biasa Pakcik Jakpor minum kopi, Pakcik Jakpor temanlah si Luqman ni minum kopi, tengah berborak-borak apa semua. Sekali datanglah beberapa penduduk kampung yang nak minum juga kat kedai kopi tu. Sebaik sahaja diorang nampak si Luqman ni, ada seorang penduduk kampung ni datang dekat meja Pakcik Jakpor dan Luqman ni, terus cakap dekat Luqman, Luqman, apa yang kau buat kat kedai ni? Kau nak menyihir kedai ni pula ke? Lalu dia tegur oleh Pakcik Jakpor, Astaghfirullahalazim, apa yang kau cakap ni Saleh? Budak ni tak salah, dia datang sini dia nak minum je, tak payah merepek lah. Alah Pakcik Jakpor, Pakcik Saleh cakap, alah Jakpor, mak borek anak rintik, ini mesti sama juga dengan arwah mak dia ni. Luqman, apa yang kau bawa hari ni? Jin? Mana toyol? Hantu raya semua Wah, engkau pun sama tak macam mak kau? Sejak mak kau heboh ganggu satu kampung ni, sekarang ni kau buat apa? Menyusahkan orang tak? Lalu Luqman pun hanya mendiamkan diri. Selepas mulut Pakcik Saleh ni tak ada insurans, Pakcik Jakpor ni lah yang backup ataupun yang tak nak Luqman ni terus dihina. Pakcik Jakpor ni terus cakap, Astaghfirullahalazim, Saleh mengucap, engkau ni cakap macam orang tak ada agama. Apa hak kau nak menghina dia? Lagi satu, apa yang makcik Gayah tu buat semasa dia hidup, itu di antara dia dengan Allah. Kita ni janganlah memandai-mandai nak jadi Tuhan, kita nak menghukum pula si Luqman ni. Budak ni baik, budak ni solat tak tinggal, aku yang ajar dia ilmu agama. Dahlah Saleh, engkau tu pun daripada engkau sibuk nak menghina orang, tengok diri sendiri Saleh. Engkau pun bukannya aku pernah nampak dekat masjid solat isyak tak nampak, kadang-kadang subuh je baru nampak, itu pun sebab 2 rakaat, yang mana bukan 2 rakaat engkau tak datang pun, kau sibuk ke Saleh? Lalu Saleh ni dah berdiam dah sebab dia dah malu kan. Hina orang reti, bila kena dengan Pakcik Jakpor ni tahu pula malu. Terus Saleh ni pun cakap kat Pakcik Jakpor, dah lah tu Pakcik Jakpor,
Aku pun malas nak cakap apa. Ni kau jagalah budak ni elok-elok janganlah pula esok jangan dia santau orang ke apa. Luqman, jangan santau orang jangan ikut mak kau, dah lah tu. Lalu Pak Cik Saleh pun berlalu pergi. Luqman menangis. Sebab apa? Sebab kenapalah dia dihina dengan begitu teruk. Lagi-lagi pula walaupun mak dia seteruk tu, Luqman ni teramat sayang. Luqman ni teramat rindu dengan arwah mak dia. Dan sejak kematian mak dia, Luqman ni begitu rapat. Luqman ni meneruskan belajar ilmu agama selagi boleh. Dia belajar baca Quran, dia belajar betulkan solat, belajar hukum hakam. Senang cerita dia makin rapat dengan Pakcik Jaafar ni. Sehingga kan adalah satu hari ni Luqman meminta satu permintaan dekat Pakcik Jaafar yang membuatkan Pakcik Jaafar agak terkejut. Sebab apa? Sebab selama dia ajar Luqman ilmu agama, Luqman tak pernah pun tanyakan dia ataupun minta apa yang dia nak ni. Luqman tanya kat Pakcik Jaafar, Pakcik Jaafar, saya ni ada satu permintaan, kalau tak keberatan lah. Lalu Pakcik Jaafar pun tanyalah, kenapa Luqman? Apa yang kau nak? Boleh tak Pakcik ajar saya pasal pengurusan jenazah? Sebab saya nak sangat Pakcik. Saya terkilan sangat. Sewaktu mak saya meninggal dunia, saya tak tahu sangat macam mana nak uruskan jenazah dia. Macam mana kalau jenazah lelaki, macam mana jenazah perempuan, macam mana. Boleh tak Pakcik Jaafar ajar saya? Lalu apabila Pakcik Jaafar dengar macam tu, Pakcik Jaafar pun cakap lah kat Luqman, InsyaAllah Luqman, Alhamdulillah, kalau kau nak, aku boleh ajar. Tak apa, benda ni bagus, fardu kifayah. Tak adanya aku nak sorok. InsyaAllah lah, katalah kan aku ni meninggal dunia, aku pun gembira Luqman. At least engkau ni adalah penduduk kampung yang boleh gantikan aku. Orang lain bukan nak sangat belajar urutkan jenazah ni. Asyik harapkan aku je. Baguslah. InsyaAllah lah. Tetapi minggu ni tak boleh Luqman. Kita buat minggu depan boleh? Lalu Luqman pun cakap lah dekat Pakcik Jaafar, boleh Pakcik Jaafar. Kalau macam tu, minggu depan lah Pakcik Jaafar ajar saya lah macam mana nak uruskan jenazah. Lalu Pakcik Jaafar dan Luqman ni pun dah bersetuju. Pada minggu hadapan, Pakcik Jaafar akan mula daripada mengajarkan Luqman cara nak baca Al-Quran, cara solat, cara ilmu agama yang betul. Kali ni Pakcik Jaafar akan turunkan pekerjaan dia macam mana nak uruskan jenazah kepada Luqman, supaya Luqman boleh membuat ataupun menguruskan jenazah penduduk kampung apabila Pakcik Jaafar meninggal dunia. Minggu yang telah dijanjikan oleh Pakcik Jaafar kepada Luqman telah pun tiba. Minggu apa? Minggu di mana Pakcik Jaafar akan mengajar Luqman cara menguruskan jenazah, cara nak mandikan jenazah, cara nak pakaikan kain kafan, apa semualah tentang pengurusan jenazah. Pada tengah hari tu, Alhamdulillah tak ada lah orang meninggal dunia ke apa. Selepas saja makan tengah hari, Pakcik Jaafar pun duduklah dekat rumah dia sebab dia rasa okey, aku pun tak ada nak ke mana. Dan dia pun telah berjanji selepas asar Luqman akan datang ke rumah dia supaya dia boleh mengajar Luqman cara macam mana nak uruskan jenazah. Jadi pada petang tu dia pun menunggulah Luqman kan. Kehadiran si Luqman ni datang, isteri dia pun dah sediakan minuman, teh panas apa semua. So tengah dia tunggu-tunggu tu, dia pun nampaklah Luqman ni datang berjalan kaki sahaja, datang ke rumah dia. Lalu Pakcik Jaafar ni pun menyambutlah Luqman. Diorang minum teh dulu sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan pada petang tu selepas asar tu, Pakcik Jaafar pun mengajarlah Luqman cara-cara macam mana, kalau perempuan berapa lapis kain jenazah, kalau laki berapa lapis, lepas tu nak mandikan jenazah macam mana. Semua tu ada cara, ada teknik. Bukannya kau main hentam kromo je. Dan bagusnya Luqman ni muda-muda lagi nak belajar. Dan aku pun sarankan, aku selitkan sikit, sarankan kepada korang semua, pergilah belajar ilmu cara nak menguruskan jenazah. Sebab apa? Sebab kalaulah ada antara keluarga kita, terutamanya mak bapak kita, kita dah ada ilmu untuk mandikan jenazah tu, Alhamdulillah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai anak dengan cara yang betul. Jadi lepas dah diajar, selepas dah sejam 2 jam macam tu, sebelum Luqman meminta diri untuk pulang ke rumah, Luqman sempat cakap dekat Pakcik Jaafar, Pakcik Jaafar,
Saya sebenarnya nak meminta maaf kalau ada sebarang kesilapan sepanjang saya belajar dengan Pak Cik Jaafar. Pak Cik Jaafar banyak membantu saya. Pak Cik Jaafar lah yang bantu saya untuk betulkan bacaan Al-Quran saya. Pak Cik Jaafar lah yang betulkan solat saya. Banyak ilmu yang saya dapat, dan sekarang ni Pak Cik Jaafar sudi ajar saya cara-cara macam mana nak uruskan jenazah. Saya rasa terhutang budi sangat. Walaupun penduduk kampung semua tak suka saya, tetapi Pak Cik Jaafar anggap saya macam anak Pak Cik Jaafar. Saya nak minta maaf, saya nak minta supaya Pak Cik Jaafar halalkan makan minum saya. Dan untuk terakhir kali, saya nak ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas jasa Pak Cik Jaafar. Lalu Pak Cik Jaafar bercakap dekat Luqman, "Luqman, tak apa Luqman, ilmu yang Pak Cik dapat ni pun patut dikongsi. Benda baik kita belajar sama-sama." Pak Cik pun tak kisah. Betul cakap Luqman. Pak Cik pun dah anggap Luqman ni macam anak Pak Cik. Lalu selepas dah berborak macam tu, Luqman pun pulanglah ke rumah. Tetapi guys, secara tiba-tiba, PAM! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Allah! Rahayu! Ya Allah! Sekarang dah pukul berapa ni? Ya Allah! Dah pukul 6. Rupa-rupanya Pak Cik Jaafar tertidur. Sementara Pak Cik Jaafar selepas solat asar tu, dia nak menunggu kehadiran Luqman di rumah dia. Rupa-rupanya Pak Cik Jaafar telah terlelap. Dan Pak Cik Jaafar terkejut sebab dikejutkan oleh isteri dia, Makcik Rohayu ni. Lalu Makcik Rohayu pun cakap lah dekat Pak Cik Jaafar, "Bang, ya Allah, maaflah bang, terkejut ke bang? Bukan abang dah berjanji dengan Luqman ke? Ini dah nak maghrib dah ni bang, dah pukul 6 lebih dah ni. Saya nampak abang terlelap tadi." Lepas tu Pak Cik Jaafar pun terus cakap, "Ya Allah, Rohayu, saya terlelap. Luqman ada datang tak?" Dengan muka yang cuak kan, takut Luqman datang, dia tertidur ke apa. Pak Cik Jaafar pun tanyalah isteri dia, "Luqman ada datang tak?" Makcik Rohayu pun cakap, "Tak ada bang. Daripada tadi lagi ni, teh yang saya hidang pun dah sejuk dah bang. Saya tak nampak pun Luqman. Betul ke bang hari ni yang dia nak datang rumah abang?" Lalu Pak Cik Jaafar pun cakap, "Betul. Sepatutnya hari ni datang. Saya janji dengan dia selepas asar tadi. Ini dah nak maghrib dah. Apa hal Luqman ni tak datang? Selalunya kalau dia ada apa-apa, dia akan bagi tahu saya." Lepas tu Makcik Rohayu pun cakap lah, dia nak tenang lah kan Pak Cik Jaafar yang dah keresahan ni. Makcik Rohayu cakap, "Saya rasa dia ada hal kot bang. Biasalah tu, kadang-kadang Luqman tu pun dia mesti ada urusan yang dia nak urus. Kemungkinan dia tak sempat nak bagi tahu kot. Dah lah bang, sekarang ni abang pergi mandi bang. Dah tak lama dah ni solat maghrib." Lalu Pak Cik Jaafar pun menunaikan solat maghrib bersama isteri dia. Selepas saja solat maghrib, hati Pak Cik Jaafar ni sewaktu duduk kat ruang tamu tu masih tak tenang lagi, memikirkan, kenapa Luqman tak datang? Kenapa Luqman senyap je? Hati dia umpama resah, dia rasa tak tenang. Lalu Pak Cik Jaafar pun meminta izin kepada isteri dia, "Macam ni lah yang hati saya ni tak tenang betul lah. Selagi saya tak tahu Luqman okey ke tak, saya rasa tak boleh ni. Apa kata saya pergi tengok kejap? Saya pergi rumah dia kejap?" Lalu isteri dia pun cakap, "Pergilah bang, tak apalah bang. Bagus juga tu. Takut juga apa-apa jadi kat Luqman kan." Dan Pak Cik Jaafar pun tak buang masa. Dia terus capai kunci motor dia. Dia pun naik motor menuju ke rumah Luqman. Sebaik saja dia sampai di hadapan rumah Luqman, beberapa kali Pak Cik Jaafar mengetuk pintu. Tak, 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 tak. "Assalamualaikum, Luqman." Tak, 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 tak. "Luqman, Pak Cik Jaafar ni. Ada rumah tak?" Senyap, tak ada siapa yang sahut. Dan Pak Cik Jaafar pun cubalah buka pintu. Rupanya pintu rumah Luqman ni tak berkunci. Jadi bila Pak Cik Jaafar buka je, tengok di dalam rumah tu terang benderang. Tetapi tak nampak pun kehadiran Luqman pada masa tu. Dalam hati Pak Cik Jaafar, kemana pula anak bertuah ni pergi dengan lampu terpasang? Ada rumah ke tak ada? Beberapa kali tau Pak Cik Jaafar lepas dah buka pintu pun kasih salam lagi. "Assalamualaikum, Luqman, kau ada rumah tak? Pak Cik datang ni nak." Tak ada siapa sahut. Lalu Pak Cik Jaafar pun ambil langkah, dia nak cek sebab hati dia rasa tak sedap. Kenapa kalau Luqman keluar, pintu tak kunci, lampu terbuka apa semua? Dia rasa pelik tau. Jadi dia masuk ke ruang
tamu, dia masuklah ke bilik, dia buka satu bilik, tak nampak Luqman. Dia buka lagi satu bilik, tak ada pun. Tak nampak langsung kelibat Luqman. Dekat dapur, dekat bilik apa semua tak ada. Dan sebaik sahaja Pakcik Jaafar buka pintu yang terakhir, di mana di situlah bilik Luqman yang sebenarnya. Alangkah terkejutnya Pakcik Jaafar apabila dia nampak Luqman sedang tidur di atas katil. Lalu Pakcik Jaafar pun terus cakap dekat Luqman, "Astaghfirullahalazim, tertidur rupanya budak ni. Ya Allah. Luqman, Assalamualaikum. Bangun ni. Ni pakcik datang ni." Luqman tak bergerak. Lalu Pakcik Jaafar pun merapatkan diri dekat Luqman. Luqman. Bangun nak. Tak bergerak juga. Dan sebaik saja Pakcik Jaafar pegang dahi si Luqman, hancurnya hati Pakcik Jaafar sebab tubuh badan Luqman dah kesejukan. Dan Pakcik Jaafar, seperti aku cakap, dia dah biasa dah mengurus jenazah. Dia dah biasa dah berdepan dengan orang yang meninggal dunia. Dia tahu pada masa itu air mata dia terus mengalir sebab dia tahu bahawa Luqman telah pun meninggal dunia. Lalu Pakcik Jaafar beberapa kali seakan tidak percaya, dia tak boleh terima sebab dia dah memang berjanji dengan Luqman. Lagi pula Luqman tak sempat diajar cara menguruskan jenazah. Dia dah anggap Luqman macam anak dia. Beberapa kali juga walaupun Pakcik Jaafar dah tahu dah Luqman dah meninggal dunia, tapi Pakcik Jaafar seakan-akan tak boleh terima. Luqman, Pakcik datang nak, Pakcik datang. Bangun nak, bangun. Bukan kau dah janji dengan pakcik nak belajar ilmu agama ke? Nak, jangan macam ni. Jangan bergurau macam ni nak. Beberapa kali kejut Pakcik Jaafar pun menangis. Menangis sekuat hati dia dekat rumah si Luqman tu. Lalu Pakcik Jaafar pun bagi tahu isteri dia dan beberapa orang penduduk kampung bahawa Luqman, anak kepada arwah Makcik Gayah, telah meninggal dunia. Dan disebabkan Luqman ni merupakan seorang anak yang baik, tidak pernah derhaka terhadap mak dia. Dia belajar ilmu agama walaupun mak dia mengamalkan ilmu hitam, tetapi dia tetap juga mencari ilmu yang sebenar. Dia tetap juga rapatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semasa Pakcik Jaafar menguruskan jenazah si Luqman ni, berlinang air mata dia sewaktu memandikan si Luqman ni berbau sangat wangi, sangat harum. Wajah Luqman semasa Pakcik Jaafar dan penduduk kampung uruskan dia, seolah-olah Luqman ni bukan meninggal dunia tetapi sedang tidur teramat lena. Dan semasa Pakcik Jaafar sendiri yang kebumikan Luqman begitu senang. Dan selesai sahaja Luqman dikebumikan, Pakcik Jaafar sempat cakap ke isteri dia, sebenarnya yang hari yang saya janji untuk mengajar Luqman ada datang dalam mimpi saya. Dia dah minta maaf, dia nak minta untuk halalkan segala apa yang saya ajar. Tetapi saya terkilan, saya tak sempat nak ajar Luqman tu. Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa budak tu. Dan tolonglah ya Allah, aku halalkan ya Allah segala makan minum, segala ilmu yang aku turunkan kepada Luqman. Aku tak sangka pada hari ni aku yang akan kebumikan Luqman. Dan sejak daripada hari itu barulah penduduk kampung semua tahu bahawa Luqman merupakan seorang budak, seorang remaja yang banyak berbakti, yang hidup hanya untuk mencari kebenaran. Tak kisah walaupun dicaci, walaupun dihina, tetapi Luqman merupakan seorang anak yang baik. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Pakcik Jaafar sepanjang dia bekerja sebagai pengurus jenazah. Dan Pakcik Jaafar harap kisah yang dia kongsikan ni boleh menjadi pengajaran buat kita semua guys. Aku dah mengalir air mata lah sebenarnya sebab part yang dia kejutkan Luqman tu, aku tiba-tiba terbayang ayah aku. Aku tiba-tiba terbayang arwah ayah aku. Aku pun susah nak terima. Aku boleh bayang macam mana seseorang yang kita rapat apabila meninggal dunia, itulah reaksi. Sebab tu ayah aku meninggal pun aku susah nak terima kenyataan yang ayah aku dah tak ada. Aku sama juga situasi dia, macam mana Pakcik Jaafar cuba kejutkan Luqman, macam tu lah aku tak boleh terima yang rupanya aku dah tak ada ayah. Selepas aku dah tak ada mak, sekarang aku dah tak ada ayah kan.
Jadi kan aku harap kita jumpa lagi pada malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Maafkan aku sebab aku teremotional pula tiba-tiba kan. So insyaAllah aku doakan korang supaya sentiasa murah rezeki, ceria selalu. Thank you guys sebab sentiasa support aku sehingga 11,000, 11k subscriber. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Aku pun dah tersasul lah ni, tak tahu lah. Puaka. Buat jugalah. Bye-bye guys. First time tengok aku nangis. Selalu kelakar. Pisang mat. Bye-bye.